الجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan yang sudah sama-sama dalam sesi live pada pagi ini. Saya ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang. Terima kasih yang join. Kita insya-Allah akan mulakan hari ini pada muka surat 63 ya, tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah boleh sediakan mushaf masing-masing ataupun terus lihat pada skrin ataupun handphone masing-masing lah, tak ada masalah. InsyaAllah yang penting kita dapat sama-sama baca Al-Quran dulu insyaAllah. Okey, jadi yang baru first time join, okey, boleh komen kat bawah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru first time join. Kita sebenarnya mula daripada muka surat yang pertama lah. Jadi hari ini kita dah sampai muka surat yang juzuk yang keempat. Semalam kita dah baca muka surat 65 dan 66. Cerita dia sebabnya kita terskip muka surat 63 dan juga muka surat 64. Jadi hari ini kita akan baca yang belakang balik lah. Semalam kita terskip, kita baca 65 dan juga 66. Jadi hari ini kita sambung 63 dan juga 64. Kemudian esok insya-Allah kita sambung balik yang seterusnya 67 lah. Cuma hari ini ni kita belakang balik sebab semalam terskip. Semalam memang kita bagi tahu nak start pada 63. Cuma bila nak start baca tu mungkin angin ke apa terselak, kita terbaca dekat muka surat 65. Okey, jadi tak apa, tak ada masalah yang tu. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dah ada dalam sesi live ni, mohon bantuan tuan-tuan dan puan untuk sama-sama share dan juga like sesi live pada pagi ini kepada rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga mereka dapat sama-sama ambil manfaat daripada sesi ni. At least dapat dengar pun dah okey. Kalau tak dapat baca kan, dapat dengar pun okey. Yang penting kita sebarkan kebaikan kan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini kita ajak menyeru orang untuk buat kebaikan sama-sama, bukan kita baik seorang-seorang saja. At least yang paling dekat dengan kita adalah ahli keluarga kita lah. Okay, ajak mereka untuk sama-sama baca Quran dulu. Kalau dah biasa baca Quran pagi-pagi tu alhamdulillah bagus. Cuma yang baru nak lancarkan ataupun nak istiqamahkan, saya sarankan untuk join lah kita punya sesi ni. Sebenarnya setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat jam 9 pagi lah. Kalau tak ada apa-apa emergency ataupun hal, insyaAllah kita akan mulakan live pada 9 pagi Isnin sehingga hari Jumaat. Jadi insyaAllah setiap Isnin Jumaat tu tuan-tuan dan puan boleh join lah sesi live dekat TikTok ni.
Okey, semoga masing-masing dapat manfaat dan dapat amalkan. Amalkan baca dengan family untuk hari-hari yang akan datang ataupun Sabtu Ahad lah. Kan ada masa yang kita tak live Sabtu Ahad. Tuan-tuan perempuan boleh ajak family sama-sama insya-Allah. Jadi dalam sesi ni apa yang kita akan buat macam biasa, kita baca satu persatu ayat, kemudian kita akan baca terjemahan ayat tersebut, kemudian kita akan huraikan sedikit seberingkas berkaitan dengan hukum tajwid yang ada dalam bacaan yang kita baca setiap ayat tu. Jadi sedikit sebanyak tuan-tuan perempuan dapat baca, kemudian dapat faham sedikit sebanyak, dapat amalkan, kemudian dapat belajar juga cara nak baca ataupun hukum-hukum tajwid yang berkaitan. Jadi berkaitan dengan hukum tajwid ni kita akan cover, maksudnya kita akan terangkan secara ringkas, secara mudah dengan formula-formula untuk bantu rakan-rakan kita yang baru belajar ataupun bertatih ataupun mungkin yang tak kenal huruf dan sebagainya, dan juga yang dah mahir pun insya-Allah boleh ambil manfaat, iaitu dalam hukum-hukum tajwid yang kita kongsikan nanti kita akan sebutkanlah nama-nama dia. Jadi boleh ulang kaji lah sambil-sambil tonton live pagi ni insya-Allah. Jadi saya sebarkan lagi insya-Allah. Jangan lupa rajin-rajinkan tangan untuk tap-tap skrin juga supaya lebih banyak like. Semalam dapat dalam 4,000 juga saya rasa like, Alhamdulillah. Walaupun viewer semalam tak ramai, tapi mungkin yang tengok tu rajin sikit tap-tap. Tapi yang penting tuan-tuan dan perempuan dapat manfaatlah daripada sesi live insya-Allah. Jadi kita akan mulakan pada muka surat 63 insya-Allah. Kita mulakan dulu dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, waalaikumsalam Puan Nan. Okey, alhamdulillah. Baik. InsyaAllah kita akan mulakan muka surat 63. Kita baca, kemudian baca terjemahan, dan kita akan huraikan serba sedikit ataupun ringkas berkaitan dengan hukum tajwid insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Okey, sahabat-sahabat, insya-Allah kita akan tengok beberapa berkaitan dengan hukum tajwid. Nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka bacaan dengung. Bacaan di sini kita panggil ikhfa hakiki. Okey. Okey, bagi sahabat-sahabat yang baru belajar tak ada masalah, tak perlu ingat nama pun. Cuma nama tu disebut supaya sahabat-sahabat kita yang belajar tu boleh ulang kaji lah. Kan ulang kaji nama-nama, ingat insya-Allah. Yang penting cara baca. Jadi untuk yang sahabat-sahabat baru nak belajar, just fokus pada tanda-tanda yang saya sebut, macam nun kosong ataupun tanwin selari, tanwin tidak selari dan sebagainya. Just ingat yang tu insya-Allah dapat membantulah dalam bacaan. Okey, kemudian kita nampak lagi rasuluh. Okey, rasuluh, kalau kita berhenti dekat sini tak perlu panjangkan rasuluhu. Kita just matikan ha ni, jadi pendek je, rasuluh, rasuluh. Macam tu. Kemudian nun kosong bertemu dengan huruf selain daripada lam ataupun ra, baca dengung. Okay, cuma dengung dekat sini dengan bacaan ataupun kat cara idgham. Itu masuk dalam huruf ya. May, itu maksudnya masuk. May ya, kita tak baca man ya. May ya'tasim billah. Okay, kemudian mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Dekat sini bacaan seperti iklab, okay, yang ada tanda mim kecil tu, ekornya ke bawah. Jadi bacaan dia sama. Kalau pilih pendapat, bibir atas, bibir bawah rapat. Okay, jadi sama. Wa man, tapi yang penting dengunglah dua harakat. Wa man ya'tasim billah. Okay, sim billah. Okay, kemudian kita nampak huruf dal yang ada sukun
huruf dal adalah huruf qalqalah, maka kita lantunkan di sini lantunan yang sedikit, yang kuatlah, faqad hudiya. Okey, lebih sikit sebab dia berada di hujung kalimah. Kemudian nun mim yang bersabdu seperti mana nun yang bersabdu, maka wajibul gunnah kita dengung dengan kadar 2 harakat. Okey. Jadi kita tengok pada terjemahan, wa kaifa takfuruna wa antum, dan bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan rasulnya yakni Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia diberi petunjuk kepada kepada jalan yang lurus. Jadi kalau kita, maksudnya macam mana kita boleh jadi, ataupun orang-orang kafir tu boleh jadi kafir setelah dibacakan ayat-ayat kepadanya dan diturunkan, diutuskan rasul di kalangan mereka juga. Kenapa? Kan? Jadi siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, maka sesungguhnya dialah yang dapat petunjuk. Jadi kita kena amalkan apa yang syariat Islam ajar kepada kita. Jangan sekali-kali kita syirik lah, terutamanya syirik yang kita menduakan Allah. Okey, insya-Allah. Wa'tasimu bihablillahi. Ni satu lagi ayat. Terus sikit. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Okey, lagi sekali sahabat-sahabat. Ha ni pastikan pedas. Macam tadi kurang pedas sikit. Kita ulang balik. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Okey, kita nampak huruf adanya tanda mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf hamzah, bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat sahaja. Dekat sini hukumnya mat jaiz munfasil. Okey, nampak macam satu perkataan tapi sebenarnya dua. Ya dengan ayyuha ni satu perkataan yang berbeza, maka mat jaiz munfasil. Kemudian kita lihat kepada amanut taqullah, hamzah wasal di sini tidak perlu dibaca sekiranya kita wasal. Okey, terus masuk dalam huruf yang bersabdu iaitu huruf ta. Okey, kemudian kita nampak lagi dekat sini nun yang sukun, nun yang bersabdu seperti mana mim yang bersabdu kena baca dengan dengung 2 harakat wajibul gunnah. Kemudian nun kosong selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Okey, dengung di sini dengan cara ikhfa. Cuma yang penting dengung dululah untuk sahabat-sahabat kita yang baru nak belajar tu, baca dengan dengung 2 harakat. Kemudian mim mati, tengok selepasnya huruf mim ataupun mim yang bersabdu pun memang kita baca dengan dengung, iaitu wajibul gunnah. Ataupun kita boleh sebut juga di sini idgham syafawi ataupun idgham mislain saghir pun boleh. Okey, itu nama-nama lah, tak perlu ingat pun. Yang penting cara baca tuan-tuan dan puan-puan tu betul. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi wahai orang-orang beriman, maksudnya kita lah, kena mengakulah kita ni orang yang beriman. Kan? Jadi bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maksudnya kita takut kepada Allah dengan cara kita buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya kita buat kebaikan, kita amalkan Islam tu sehinggalah kita mati. Sebab tu dalam doa kita selalu sebut, kita minta supaya kita mati dalam husnul khatimah, kan? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Dalam doa minta selalu, dalam selepas setiap solat tu minta Allahumma mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim. Okey, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Okey, kita tengok tajwid dulu sebab macam panjang sikit ayat ni. Jadi tengok wa'tasimu. Okey, hamzah wasal dekat sini kalau kita sambung dengan wa ni tak perlu kita bacalah. Jadi wa'tasimu terus, tak perlu baca wa'tasimu ke dan sebagainya. Okey.
Bihablillah, ba salah satu daripada huruf qalqalah, cuma berada di pertengahan kalimah, iaitu qalqalah sughra, letakkannya sedikit saja. Bihablillah, seperti bola yang penuh dengan angin kita lemparkan pada dinding terus terpantul pada kita. Itu qalqalah sughra. Okey, jami'au, nampak dekat sini tanda tanwin yang tidak selari. Okey, ingat tanwin tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Okey, dengung di sini dengan kaedah idgham. Idgham ma'al gunnah. Jami'au, idgham maksudnya memasukkan ma'a bersama gunnah, iaitu dengung. Jami'au, jadi masuk dalam waw bersama dengan gunnah, bersama dengan dengung. Jami'au wa la tafarraqu. Okey, kemudian tafarraqu, hati-hati dekat sini berakhir dengan huruf mad. Mad waw, huruf mad ada 3 je, alif, waw dan juga ya. Maka berakhir dengan huruf mad, maka kita panjang 2 harakat lah. Di sini pun sama, ada hamzah wasal, kita sambung tak perlu baca. Hamzah ni wa'adhkuru tak perlu. Okey, wadhkuru terus. Okey, wadhkuru. Kalau Quran yang ada tanda macam ni, ada warna-warna, jadi yang warna-warna kelabu ni tak perlu kita baca lah. Kalau kita baca sambung wasal. Okey, baik, seterusnya nun kosong. Okey, selepasnya bukan lam ataupun ra. Untuk formula nun kosong ni sama macam baris tanwin atas ataupun bawah yang tidak selari. Okey, nun kosong sama dengan baris atas ataupun bawah tanwin yang tidak selari. Tidak selari kalau yang ada tanda mati, kaedah dia sama macam tanwin atas ataupun tanwin bawah yang selari. Bezakan dekat situ. Okey. Okey, jadi dekat sini dengung 2 harakat, cuma kaedahnya adalah ikhfa hakiki lah. Nun dengan ta bertemu dengan ta. A'da'a. Okey, pastikan setiap kali kita jumpa tanda ombak ataupun mat ni, selepasnya bukan huruf bersadu, cukupkan 4 ataupun 5 harakat, mana-mana ikut nafas. Kemudian kalau kita nak berhenti dekat sini, boleh sehingga 6 harakat. Di sini mat wajib muttasil. Okey, cuma kalau kita nak berhenti pada a'da ni, pastikan hamzah ni kita baca 2 harakat. A'da'a. Okey, sebab sini ada hukum mat iwad. Okey, yang mana kalau tanwin baris atas, dia akan jadi 2 harakat. Jadikan satu baris, kemudian jadikan hamzah ni 2 harakat. A'da'a. A'da'a. Okey, kalau tanwin ni baris bawah ataupun baris depan, tak perlu kita panjangkan. Hanya matikan saja. Cuma kecuali untuk baris tanwin yang berbaris di atas, perlu kita sebut dan juga panjangkan 2 harakat. A'da'a, macam tu. Okey, tapi kalau kita tak berhenti, just dengung je lah. Tanwin tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Dekat sini ikhfa hakiki. Mudah saja. Jadi kita belajar menggunakan formula-formula ataupun tanda-tanda yang telah dibuat oleh para ulama, insya-Allah. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Okey, fa'a, pastikan a disebut jelas a, bukan o. Fa'asbahtum, sebab apa jadi o? Sebab sad huruf tebal, isti'la. Jadi hati-hati, fa'a je, fa'a. Sempurnakan dulu bunyi a, kemudian baru masuk dalam huruf sad. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Okey, pastikan ha ni bunyi pedas. Macam mana nak bunyi pedas? Senyumkan mulut. Okey, senyumkan mulut tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kemudian kita nampak lagi tanda ombak ataupun mat di sini, selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, kalau kita berhenti dekat sini, ikhwana 2 harakat lah. Kalau kita nak sambung, jadi dengung sebab tanwin tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra. Di sini ada bacaan idgham ma'al gunnah. Okey. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Okey, pastikan nun yang kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung, ikhfa hakiki di sini. Mim kosong selepasnya mim ataupun mim sendiri yang bersabdu, maka kita baca dengan dengung, wajibul gunnah. Ini pun sama, wajibul gunnah baca dengung 2 harakat. Nun pun sama, nun dengan mim yang ada sabdu, maka kita dengung 2 harakat. Kalau huruf lain yang bersabdu, kita tak baca dengung, kecuali huruf mim dengan dun yang bersabdu saja. Okey, itu saja kena ingat. Okey. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
muhtadun. Okey, baik. Yang di sini ni rasanya insya-Allah tak ada masalah, cuma hati-hati pada huruf yang bersabdu, pastikan tekan sedikit lah. Okey. Mim yang ada tanda mati ni terus kita baca jelas, la'allakum. Tutup mulut rapat, tak perlu dengung lah. Okey, kalau mim kosong tu baru kita dengung, ataupun nun kosong pun kita dengung. Kalau selepasnya bukan lam ataupun ra, itu kena ingat. Okey, wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali. Apa maksud tali tu? Ini agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yakni ketika jahiliah bermusuhan. Lalu Allah menyatukan hatimu sehingga dengan kurniaannya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah selamatkan kamu daripada sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Okey. Kita teruskan lagi. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Okey, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ. Okey, nampak mana-mana mim ataupun nun yang bersabdu, okey, pastikan dengung 2 harakat sebab wajibul ghunnah. Okey. Kemudian nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Di sini bacaan ikhfa hakiki. Kemudian tanwin baris depan 99, dia adik-beradik dengan tanwin yang tidak selari baris atas baris bawah tu. Jadi sama juga konsep dia, kita gunakan formula selepasnya huruf yang bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung dengan 2 harakat. Cuma dengung kat sini kaedahnya adalah idgham, iaitu kita masukkan ke dalam huruf ya. Ummatui yad'u, itu maksudnya memasukkan. Okey. Kemudian da, salah satu daripada huruf 5 huruf qalqalah. Boleh komen dekat bawah 5 huruf qalqalah tu huruf apa je, boleh komen. Okey, da ni salah satu daripada 5 huruf tersebut, maka adakan sedikit lantunan sebab di sini qalqalah surah yang kecil saja. Ummatun yad'u, ringan saja. Okey. Kemudian okey, insya-Allah ni tak ada masalah. Kalau ada tanda mati dekat lam ni, perlu jelaskanlah bunyi lam, ilal khair. Kalau kosong tak perlu baca lam. Wa yanhauna 'anil munkar, sama juga. Okey, nun mati bertemu dengan huruf kaf ataupun selain daripada huruf lam ataupun ra, maka baca dengan 2 harakat. Okey, iaitu di sini ikhfa hakiki. Dan kalau nak praktikkan, amalkan hukum bacaan ra di sini, kena baca ra tersebut dengan bacaan yang tebal. Munkar. Kenapa? Sebab sebelum huruf ra adalah huruf berbaris fathah, berbaris atas. Okey, ra sukun kerana waqaf, sebelumnya berbaris di atas, maka kita baca dengan ra tafkhim, iaitu ra tebal. Okey, wa ulaika, waw yang ada tanda mati ni abaikan dalam bacaan. Kemudian nampak tanda ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, cumanya tadi kita berhenti pada yad'una ilal khair. Kan, kita berhenti pada yad'una ilal khair. Maka dekat sini terjadilah hukumnya dekat sini mad lin. Okey, terjadinya mad lin, iaitu kita boleh baca seperti mana ma'arid li sukun, iaitu 2, 4 ataupun 6 harakat. Sebab kita berhenti dekat sini. Kalau kita tak berhenti, kita baca dengan wasal, iaitu sambung ilal khairi wa ya, tak perlu baca mad lah sebab tak jadi. Kalau kita berhenti baru jadi mad, ilal khair, 2 harakat. Ataupun nak baca 4 boleh, ilal khair. Okey, ataupun 6 boleh, ilal khair. Dia sama macam ma'arid li sukun. Okey, kita lihat kepada terjemahan ayat ke-104. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk boleh share live ni insya-Allah, dan juga like. Dan kalau ada sebarang soalan terus tanya. Okey, tak perlu malulah, insya-Allah kita sama-sama bantu. Mana yang tahu, kalau tak tahu kita cari jawapan dulu, kemudian kita huraikan insya-Allah. Wal takum minkum, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, yakni menyuruh agar membuat yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan mereka itulah orang yang berjaya. Apa maksud ma'ruf? Maksudnya
segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan yang mungkar itu bermaksud segala perbuatan yang menjauhkan diri kepada Allah, apa-apa sajalah. Okey. Jadi kalau ikut tengok pada ayat ni, segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan. Ada yang mengatakan bahawa wajib semua orang lah. Ada yang mengatakan bahawa sebahagian saja dah cukup dah. Tapi kita ambil yang semualah. Semua patut menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar, ikut kadar masing-masing. Okey, itu yang penting lah, ikut kadar kemampuan masing-masing. Kalau kita ada kuasa yang lebih, maka kita gunakan kuasa tersebut lah untuk kita cegah kemungkaran, ataupun dia mengajak ke arah kebaikan senang. Yang lebih mencabar adalah mencegah daripada yang mungkar. Contoh yang paling senang lah untuk kita buat. Contoh kita nampak sahabat-sahabat kita buat posting ataupun ambil gambar, lepas tu post dekat social media, gambar orang ataupun sahabat dia yang tidak bertudung dan sebagainya, ataupun tidak menutup aurat dengan baik. Maka kita tegur lah dia, bahawa gambar tu ada nampak aurat sikit. Mungkin dia tak perasan, kan? Kita tegur dia, cakap ada nampak aurat sikit tu, kalau boleh conteng-conteng ataupun cover dia punya tempat yang tak boleh ditunjukkan aurat contohnya, post balik. Bukan kita tak bagi post, tapi kita tegur dia macam tu. Yang tu yang paling basic lah, nak senang faham kan. Maksudnya kita cegah daripada yang mungkar. Sebab kadang-kadang kawan-kawan kita tu tak perasan pun yang di post tu ternampak aurat, kan. Jadi tugas kita lah, yang kita nampak ni, beranikan diri, jangan takut, jangan takut. Kita cakap baik-baik lah, jangan jangan menghina dan sebagainya, insyaAllah. Okey. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Okay, ولا تكونوا كالذي. Okay, insyaAllah ini tak ada masalah. Wakhtalafu sama juga, ada hamzah wasal. Okay, yang ada atas alif ni macam kepala sad ni, tak perlu baca ketika kita waqaf lah wa dengan ikhtilafu ni, wakhtalafu. Okay, kemudian mim ba'di maja, mim ekor ke bawah. Kalau Qurannya ada warna-warna, mim yang ada warna merah ni adalah mim menunjukkan bacaan iqlab. Bacaan iqlab tu maksudnya nun bertukar kepada huruf mim. Bacaan nun tukar kepada mim. Mim ba'di ma, maksudnya tutup mulut rapat lah. Kita dengung tapi tutup mulut. Sama ada rapat ataupun adakan sedikit regangan, ikut pada pendapat masing-masing lah. Yang ikut pendapat yang pertama boleh regang, ataupun yang kedua boleh rapat. Mim ba'di ma ja, macam biasa huruf mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, bayinat boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat, sebab di sini ma'arid li sukun juga. Sebelum sukunkan huruf terakhir ada huruf mat, maka ma'arid li sukun. Wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Okey, pastikan huruf dha makhrajnya hujung lidah kena pada gigi atas bahagian depan, sama macam huruf za dan juga huruf tha. Okey, tempat dia sama. Jadi pastikan tempat keluar huruf dha ni betul, barulah dia bunyi dengan fasih ataupun cantiklah bunyi huruf dha. Okey, wa ulaika sama juga ombak ataupun mat bertemu dengan huruf selepasnya bukan sabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Azabun azim, tengok dekat sini tanwin yang 69, dia satu kategori ataupun adik-beradik dengan tanwin atas ataupun bawah yang selari. Okey, kalau selari maksudnya kita baca dengan jelas. Azabun tak perlu dengung. Okey, itu maksud dia. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai. Siapa ni? Orang kafir, orang munafik kan, Syiah ke ataupun bid'ah ke, ahli bid'ah dan sebagainya. Okey. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Okey, dekat sini kena hati-hati pada waw yang baris depan. Okey, sebab apa? Kalau tak hati-hati
Waw baris depan ni tak jelas. Tak jelas. Yauma tabyaddu wu. Sebab di sini ni 3 huruf ataupun baris depan ataupun sebelum waw ni ada huruf berbaris depan juga. Jadi berpotensi waw ni kita tak jelas baris depan dia. Jadi jelaskan bunyi waw tersebut baris depan iaitu wu. Okey, wu. Yauma tabyaddu wujuh, kena muncungkan mulut baru jelas. Okey. Kemudian ba salah satu daripada qalqalah, maka baca dengan lantunan sedikit saja sebab di sini qalqalah surah. Okey. Tanwin 99 sama kategorinya dengan baris yang tidak selari. Okey, maka selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Cuma di sini adalah idgham ma'lunah. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Sama juga waw baris depan, hati-hati. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Okay, فَأَمَّا الَّذِي. Okay, nampak mim bersabdu seperti mana nun yang bersabdu, dengung 2 harakat wajibul gunnah. Kemudian nampak hamzah wasal tak perlu baca sekiranya kita sambung alladzi naswadat terus. Kemudian mim yang kosong kita dengung 2 harakat. Okey. Di sini bacaan seperti iqlab lah. Idgham ikhfa syafawi dekat sini. Okey, kalau mim ada tanda mati terus baca dengan jelas. Tutup mulut rapat, tak perlu dengung. Kalau mim kosong dengung 2 harakat. Fazuqul azab bima kuntum, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, dengung 2 harakat. Senang saja. Okay, dia sebenarnya hukum-hukum tajwid ni berulang saja. Jadi sebab tu kita baca, kita ulang-ulang, kita sebut ulang-ulang, insya-Allah boleh melekatlah dalam minda kita, insya-Allah. Okey, kemudian kita tengok terjemahan. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Oleh itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Okey. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Okey, sama juga mim yang bersabdu, maka kita baca dengung 2 harakat. Ba salah satu daripada huruf qalqalah, maka kita baca dengan lantunan sedikit sebab di situ qalqalah surah. Okey, qalqalah surah. Okey, insya-Allah di sini tak ada masalah. Okey, ha pastikan pedas. Mim yang ada tanda mati jelaskan hum fiha khalidun. Okey. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, yakni maksudnya syurga. Mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang beriman adalah orang yang di akhirat nanti wajahnya putih berseri. Jadi mereka ni kekal dalam syurga. Okay, kekal dalam syurga. Jadi kita ingatkan jugalah bahawa kita masuk syurga ni insya-Allah bukan dengan hasil amalan ataupun usaha kita. Okey, disebabkan apa? Sebab rahmat Allah sebenarnya. Okey, manusia dimasukkan dalam syurga dengan sebab rahmat Allah. Cuma mungkin ada yang katalah kan, habis tu kalau disebabkan rahmat Allah, baik kita tak payah buat amal, baik kita tak payah beribadat sebab rahmat Allah kan. Sebab bukan kita masuk syurga disebabkan amalan kita, tapi sebab rahmat Allah. Macam mana nak jawab? Jadi jawapannya, macam mana kita nak dapat rahmat Allah kalau kita tak beribadat? Jadi poinnya memang kena beribadat, kena ikut cakap Allah, tinggalkan larangan Allah, barulah kita dapat rahmat. Kemudian kita masuk syurga dengan sebab rahmat Allah. Itu sebabnya. Okey. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Okey, pastikan qalqalah juga di sini, qalqalah akbar ataupun yang belajar qalqalah ada 2 pembahagian saja di bawah kategori qalqalah kubra lah. Okey. Kalau belajar ada 3 pembahagian, maka kita baca dia dengan qalqalah akbar sebab ada sabdu dan juga berada di hujung kalimah.
وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Okey, pastikan dha tempat keluar dia betul. Hujung lidah kena pada gigi bahagian atas. Kenapa saya selalu sebut tempat keluar huruf dha ni dekat mana? Sebab kebiasaannya kalau kita tak hati-hati ataupun kita tak pernah belajar makhraj huruf, maka kita tidak tahu huruf dha ni sebenarnya keluar dekat mana. Okey, huruf dha ni sama dengan huruf za dengan huruf sa. Dekat hujung lidah kena pada gigi atas bahagian depan. Cuma bunyi dia bunyi dia tebal sebab apa? Sebab pangkal lidah kita terangkat. Kenapa terangkat? Sebab dia huruf isti'la. Itu sifat huruf lah. Okey. Ma ada tanwin yang tidak selari. Okey, ikut kaedah biasa kita, tanwin tidak selari selepasnya huruf lam ataupun ra, maka kita tak boleh baca dengung. Kalau selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Okey, dekat sini tak boleh baca dengung sebab ada lam. Maka kita baca jelas sahaja, cuma caranya masuk dalam huruf bersabdu. Zulmal lil alamin. Okey. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar, dan Allah tidak berkehendak untuk menzalimi sesiapa pun di seluruh alam. Okey. Okay, baik. Kita selesai baca muka surat yang pertama, muka surat 63. InsyaAllah kita teruskan lagi muka surat yang kedua hari ni, 64. Okay. Biasanya dalam sesi live pagi kita sempat baca 2 muka surat lah. Kita baca kemudian tengok terjemahan supaya kita faham sedikit sebanyak apa yang kita baca, dan berkaitan hukum tajwid lah. InsyaAllah kita sempat 2 muka surat, InsyaAllah. Okay. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Okey, pastikan huruf dad tidak dilantunkan sebab bukan qalqalah. Maka baca dia macam tadilah, wa ma fil ard. Tak boleh baca wa ma fil ard. Itu lantunan, tak boleh. Wa ilallahi turja'ul umur. Okey, dekat sini kita boleh amalkan hukum bacaan ra. Okey, kalau ra sukun sebelumnya berbaris depan ataupun atas, maka baca ra tu dengan tafkhim. Tebal. Turja'ul. Okey, tur. Itu tebal lah. Sama dengan umur. Okey, ra sebelumnya mat ataupun sukun. Dan sebelum sukun ataupun mat tersebut huruf berbaris depan ataupun atas, maka sama juga baca dengan tafkhim, iaitu bacaan tebal. Umur. Kalau baca biasa umur tu biasa. Kalau tebal umur. Itu beza dia. Kalau belajar insya-Allah kita dapat dengarlah perbezaan tebal dengan nipis tu. Cuma kena belajar mendalam, kena belajar. Okey, tengok terjemahan dulu. 109. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maksudnya diri kita sendiri pun termasuk dalam milik Allah jugalah. Sebab kita duduk antara langit dengan bumi kan. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Okey. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Okey, insya-Allah kita tengok pada nun yang tidak ada tanda ataupun nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung dengan 2 harakat. Dekat sini ikhfa hakiki. Kemudian mim yang bersabdu baca dengan dengung 2 harakat, wajibul gunnah. Tin ummatin, okey, pastikan tanwin yang selari, okey, sama macam nun yang ada tanda mati. Maka bacanya izhar, jelas. Ummatin ukhrijat linnas. Dekat sini izhar halki. Nun yang bersabdu sama macam mim yang bersabdu tadi, wajibul gunnah, baca dengan dengung 2 harakat. Okey, kemudian kita nampak lagi nun yang ada tanda mati sama kaedahnya dengan tanwin yang selari, maka baca jelas. Izhar halki,
Kemudian nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung dengan kaedah ikhfa hakiki dekat sini. Okey, walau amana ahlul kitab. Okey, insya-Allah ini tak ada apa-apa masalah. Ni pastikan panjanglah. Ni sama je macam alif yang besar tu, cuma ni kecil. Khairul lahum, tanwin tidak selari. Okey, kalau sebelum ni tanwin tidak selari selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Tapi disebabkan sini huruf lam, maka tak boleh baca dengung. Bila tak boleh baca dengung, maka kita masuk dalam huruf yang bersabdu tersebut, huruf lam. Di sini idgham bila gunnah. Kita masuk dalam lam tanpa ada gunnah, bila tanpa ada gunnah. Okey. Nun ada tanda mati, baca dengan jelas min humul mu'minun. Okey. Insya-Allah yang ni semua tak ada masalah. Sekejap. Saya lupa baca komen. Saya baca komen sekejap. Tolong baca semula cara baca huruf dot. Macam mana nak beza supaya tak tersilap macam qalqalah. Oh, ini yang tadi wa ma fil ard. Okey, pastikan kita punya lidah tu kena pada sisi lidah kena pada gigi gerham atas. Okey. Bila kena pada gigi tu staykan dia dekat situ sehinggalah kita habis baca. Kalau kita gerakkan dia akan jadi lantunan lah. Sebab tu jadi lantunan. Sebab ada gerakan. Jadi kalau kita sebut tu pastikan sisi lidah kiri ataupun kanan kita kena pada gigi gerham bahagian atas. Kiri kanan tu tak kisah, ikut keselesaan ataupun kebiasaan masing-masing lah. Untuk huruf dot tempat makhraj dia dekat situ. Tepi lidah kiri ataupun kanan kena pada gigi gerham bahagian atas. Maka staykan dekat situ, jangan kita gerakkan. Kalau gerak tu dia akan jadi lantun. Wa ma fil ard. Maksudnya kita buka mulut ataupun lepaskan lidah tu, dia akan jadi lantunan lah. Jadi jangan lepaskan dia. Wa ma fil ard. Staykan kat situ dekat tempat dia keluar tadi. Sehinggalah kita sempurna bacanya, barulah tidak ada lantunan. Itu kaedah dia. Saya akan tengok semula rekod ni. Tak boleh nak fokus mana. Anak tak sihat bergilir. Okey, tak apa. Puan Nat, nanti boleh tengok recording. Semua yang semalam tu saya tak upload lagi. Sebabnya kita terskip kan muka surat 63-64. Jadi saya upload insyaAllah 63-64 dulu. Kemudian 65-66 sekali. Boleh tengoklah nanti insyaAllah. Okey, faham. Terima kasih. Sama. Okey. Dekat mana tadi? Kita dah habis dah ayat 110. Kita tengok terjemahan. Kamu yakni umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia kerana kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Kenapa kita jadi umat yang terbaik? Sebab apa? Sebab kita menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Jadi kalau kita nak jadi umat yang terbaik, kena buat dululah ni. Menyuruh yang baik, mencegah kepada kemungkaran. Walaupun sekecil-kecil kemungkaran lah, kita nampak macam kecil je, tapi bila kita buat ni, kita akan masuk dalam kategori ni insyaAllah. Okay? Dilahirkan sebagai umat manusia yang terbaik. Kalau kita tak buat, tak jadilah umat yang terbaik. Dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang fasik. Yahudi Nasrani ni ahli kitab kan, ada yang beriman, ada yang tak beriman. Okey, cuma kalau kita nak relate dengan kehidupan kita, kita ni orang Islam kan, IC Islam. Cuma ada yang betul-betul amalkan ataupun ada yang tidak beramal dengan iman ataupun tak beramal dengan apa yang Allah suruh. Kalau mungkin kita nampak macam tak ada kaitan pun dengan aku ayat ni, kan, kita kaitkan dengan diri kita lah. Kita ni orang Islam, jadi adakah kita amalkan ataupun kita tak amalkan? Macam tu. Okey. Lan yadurrukum illa adha. Okey, pastikan huruf yang ada tanda mat ataupun ombak ni selepasnya bukan sabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat boleh. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Dekat sini idgham ma'al gunnah, nun bertemu dengan huruf ya. Adha pastikan baca 2 harakat sebab hujung dia ada huruf mad ya. Ya ni ada 2 jenis lah, ataupun dua cara tulis. Ya kosong ataupun ya ada titik ni. Sama je. Jadi kalau kita berhenti ni kena baca panjang 2 harakat. Illa ada, tak boleh baca pendek. Okey. Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Okey.
Nun yang tidak ada tanda, nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, sama juga dengan yang ni, bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Dengung 2 harakat. Di sini idgham ma'al gunnah sebab bertemu dengan ya. Di sini ikhfa hakiki sebab bertemu dengan huruf sad. Okey. Kemudian thumma mim ada tanda sabdu. Ingat mim dan juga nun yang ada tanda sabdu sahaja yang kita baca dengan dengung. Huruf lain yang ada sabdu kita tak baca dengung. Okey, 2 saja huruf. Jadi senang je lah nak ingat sebenarnya. Okey, adbar. Okey, adbar da ada huruf da, salah satu qalqalah kita baca dengan lantunan sedikit saja sebab di sini qalqalah sughra. Okey, 111. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil sahaja. Dan jika mereka memerangi kamu, nescaya mereka mundur berpatah balik ke belakang, kalah. Seterusnya mereka tidak mendapat pertolongan. Jadi kalau kita menyuruh orang buat baik ataupun mencegah kepada kemungkaran tu, jangan kita risaulah. Sebab apa? Sebab mereka tu tak dapat membahayakan kita lah. Ataupun kecuali gangguan-gangguan kecil. Maksudnya contohlah kalau kita nak relate dengan diri kita, kita ajak orang buat baik, kita kita larang orang buat kemungkaran kan. Dia tidak memudaratkan kita pun kecuali gangguan-gangguan kecil. Maksudnya contoh dia mengata kita lah, dia ingat dia tu alim sangat ke, nak ajak halang aku buat benda ni benda tu kan. Hanya kata-kata je lah, makian dan sebagainya, tu kira gangguan kecil lah. Jadi jangan risau sebab kita buat tu Allah yang suruh. Amar ma'ruf nahi munkar. Okey, terus. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Okey, kita tengok pada tajwid dulu. Okey, insya-Allah di sini tak ada masalah. Lam yang kosong jangan baca, terus masuk dalam huruf bersabdu. Okey, tanda ombak ataupun mat selepasnya bukan huruf bersabdu 4 ataupun 5 harakat. Ba qalqalah lantunkan sedikit, di sini qalqalah sughra. Mim yang bersabdu dengung wajibul gunnah, dengung cukupkan 2 harakat. Ba huruf qalqalah lantunkan qalqalah sughra. Mim bersabdu ataupun nun bersabdu sama juga, kita baca dengan dengung 2 harakat wajibul gunnah. Okey, tanda mat ataupun ombak ni selepasnya bukan lam ataupun ra boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Mim bersabdu wajibul gunnah baca 2 harakat dengung. Okey, insya-Allah tak ada masalah. Kalau ada soalan boleh komen kat bawah. Nun bersabdu 2 harakat wajibul gunnah dengung. Qaf qalqalah kena ada lantunan sedikit, qalqalah sughra. Anbiya okey, mim ada tanda mim ekornya ke bawah kena baca dengan bacaan iqlab, iaitu kita tutup mulut, tukar nun kepada mim. Tukar nun kepada mim. Anbiya sama ada nak rapat bibir ataupun regang sedikit lah. Kalau saya rapat terus bibir, senang. Anbiya bi ghairi haqq. Okay. Sama juga ombak selepasnya bukan lam ataupun ra, selepasnya bukan huruf bersadu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, qaf ada sabdu qalqalah, cuma dia qalqalah akbar ataupun qalqalah kubra lah. Haqq. Okey, baca dengan detakan yang kuat. Okey, kalau tadi qalqalah berada di tengah kalimah, dia detakan yang sedikit je. Sebab dia qalqalah sughra. Zalika bima asaw wa kanu, wa kosong tak perlu kita baca. Okey, ni bukan huruf mat yang kita kena baca panjang ni. Sebab apa? Sebab sebelum dia baris atas. Kalau waw huruf mat, sebelum dia mesti baris depan. Kalau selain daripada tu bukan huruf mat. Jadi dekat sini kalau belajar ada idgham mislain saghir. Maksudnya bertemu 2 huruf yang sama. 2 huruf yang sama, waw dengan waw. Jadi masuk terus. Idgham maksudnya masuk terus dalam waw. Asaw wa kanu ya'tadun.
Okey, 112. Mereka diliputi kehinaan di mana sahaja mereka berada kecuali jika mereka berpegang pada tali, yakni agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat kemurkaan daripada Allah dan selalu ditimpakan kesengsaraan. Yang demikian itu kerana mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak ataupun alasan yang benar. Yang demikian itu kerana mereka derhaka dan melampaui batas. Mungkin sekarang ni kita nampak mereka diliputi kehinaan di mana-mana sahaja mereka berada. Kita nampak contohnya orang kafir mulia kan, kita nampak pada zahirnya. Sebenarnya tidak. Sebenarnya dalam kehinaan. Sebab apa? Sebab tidak berpegang dengan agama Allah. Sebenarnya walaupun kita nampak mungkin dia kaya dan sebagainya, itu dari segi harta. Okey, terus. Laisu sawaa. Okey, hati-hati cara baca dekat sini kena panjangkan a ni. Ingat, kalau tanwin baris atas, perkataan tersebut berakhir dengan tanwin baris atas, maka kita kena buang satu tanda ni jadi satu baris je, kemudian jadikan dia alif. Sawaa. Okey, jadikan dia alif dekat sini. Alif. Sawaa. Kalau tanwin baris bawah ataupun depan tak perlu. Okey, dia hanya untuk baris tanwin baris atas saja. Macam tu. Di sini mad iwad mad iwad. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Okay, mim bersabdu. Wajibul gunnah, cukupkan dengan 2 harakat. Nun ada tanda mati, bukan nun kosong, maka baca dengan jelas, izhar. Izhar haki kat sini. Kemudian tanwin yang baris tanwin depan ni 99 sama adik-beradik dengan tanwin atas dan bawah yang tidak selari, maka selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Cuma dekat sini dengung ikhfa hakiki, di sini dengung idgham ma'al gunnah. Okey, mat ataupun ombak selepasnya bukan bersabdu, baca 4 ataupun 5 harakat. Di sini pun sama, bukan huruf sabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. 113. Laisu sawa. Mereka itu tidak semuanya sama. Antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud, yakni solat. Golongan ahli kitab yang telah memeluk agama Islam. Okey. Maksudnya mereka ahli kitab tu ada yang beriman. Ada juga yang beriman, ada juga yang tak beriman. Contoh macam Yahudi kan. Yahudi ada yang beriman. Kalau mereka ni beriman, sebab Yahudi ni terkenal dengan orang yang panggil apa, bijak kan. Jadi kadang-kadang mereka tu akan jadi lebih baik pada kita sebenarnya. Yang beriman lah. Kalau yang tak beriman tu sama je, kafir. Okey, sikit lagi insya-Allah. Perkataan bertanwin baris atas. Bila wakaf berhenti bacaan, maka dibaca panjang 2 harakat sebab mad. Okey, betul. Mad iwad. Okey, sikit lagi. A'udzu minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Okey, ra ni kalau nak praktikkan bacaan ra, di sini ra tafkhim, bacaan tebal. Okey, munkar sebab sebelumnya berbaris di atas. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Wow ada tanda mati, abaikan baca dalam bacaan. Kalau Quran yang ada warna ni, dia warna kosong, warna kelabu ni abaikan. Okey, ada tanda mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Ini pun sama. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat ikhfa hakiki. Nun ada tanda mati, ni nun kosong, ni nun ada tanda mati, maka baca jelas wayan hau. Okey. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh melakukan yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan bersegera yakni mengerjakan pelbagai kebaikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Kalau dia buat benda-benda ni dah.
Yang terakhir insya-Allah, وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Okay, pastikan nun. Okay, untuk tanwin yang tidak selari sama kaedahnya dengan nun yang kosong. Okay, sama. Jadi selepasnya bukan huruf bersadu, bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Cuma dekat sini bacaan dengung dia dengan ikhfa, itu ikhfa hakiki. Ini bacaan dengung ni dengan idgham, itu masuk dalam huruf ya, itu idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Okey, ni nun kosong, ini nun ada tanda mati. Bila ada tanda terus kita baca jelaslah tanda mati tersebut. Min, nun tersebut kita baca dengan jelas. Yukfaruh kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Sama juga salihin, yasjudun. Okay, sebab sebelum kita matikan huruf yang terakhir tu, sebelumnya huruf mat. Waw, ya, waw, kan. Maka kita boleh baca 2, 4, 6. Ma'arid li sukun lah. Wallahu alimun bil muttaqin. Okay, mim ekor ke bawah, bacaan iklab, maka bunyi dia nun kita tukar kepada bunyi mim. Alimum bil muttaqin. Okey, 115. Dan kebaikan apa-apa pun yang mereka lakukan, tidak ada yang mengingkarinya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita selesai ma'aril sukun 246. Okey, betul. Okey, insya-Allah kita selesai baca muka surat 64, 63 dan juga 64. Alhamdulillah. Muka surat yang kita terskip semalam kan. Jadi yang 65 dan 66 kita dah baca semalam. Cuma sebab kita skip malam tu, tu yang kita tertinggal tu 63, 64. Tapi tak apa, kita dah selesai dah. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi lah muka surat seterusnya 67 dan juga 68 insyaAllah kalau sempat. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau yang terlepas tu nak tengok recording, boleh tengoklah dekat YT kita. Tekan je link dekat bio tu, boleh tekan. Boleh tekan untuk tengok recording-recording yang lepas insyaAllah. Jadi itu saja, saya ucapkan terima kasih pada yang join. Oh, tadi saya ada nampak Tuan Syed join, saya tak pasti ada lagi ke tak. Ada Tuan Syed hari tu dalam kelas, kita ada kelas hari tu tapi dah selesai. Ada tanya berkaitan dengan lafzul jalalah. Maksudnya lafaz Allah lah. Kalau kita berhenti kan, kita berhenti, kita boleh baca berapa. Dia jadi macam sama hukumnya ma'arid li sukun. Okay, contoh dekat sini. Biiznillah. Kalau Tuan Syed ada lagi, boleh ni lah, boleh dengar. Ataupun Puan Nat boleh maklum pada Tuan Syed lah macam mana cara baca dia. Boleh 2, 4 ataupun 6 harakat. Biidnillah ataupun biidnillah 4 ataupun biidnillah 6. 2, 4 ataupun 6 harakat. Okay. Sebab lafzul jalalah ni kita kena baca panjang kan. Walaupun kat situ tak ada tulis pun mat. Okey, Tuan Syed ada lagi Okey, jadi ma'arid li sukun, bacaan dia ma'arid li sukun. Jadi bila ma'arid li sukun 2, 4 ataupun 6 harakat kita boleh bacalah. Okey. Saya lupa nak jawab hari tu lepas lepas Tuan Syed tanya tu. Hari ni teringat insya-Allah. Dah terjawab lah. Okey, sama-sama insya-Allah kita jumpa kelas esok hari. Kelas pula live. Live kita insya-Allah, semoga masing-masing dapat manfaat. Kita baca, kemudian kita tengok terjemahan dia sikit-sikit. Dan juga tajwid lah sedikit, kita selalu ulang insya-Allah kita mahir lah dalam bacaan insya-Allah. Kita pun dah tak lama Ramadan, dalam 80 lebih hari je lagi kita nak berjumpa dengan Ramadan. Kalau kita dah boleh baca Quran dengan baik, insya-Allah seronok lah bila kita masuk bulan Ramadan tu. Kita boleh join tadarus ataupun tilawah dekat surau masjid kan. Best. Lagi-lagi kalau yang memang ada program-program tu, join je insya-Allah. Okay, itu saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang like, yang share, bagi hadiah rose ke apa sebagainya. Semoga Allah mudahkan dan murahkan rezeki tuan-tuan dan puan dalam keberkatan dan diberikan masa yang berkat juga insya-Allah. Itu saja, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita jumpa esok hari. Mohon maaf atas kekurangan sepanjang sesi live pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi